سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 30. Muka surat 30, baris yang ke-19 daripada atas. Baris yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hanya senya ta'alluq ilmu kepada wajibat dan mustahilat dan kepada jaizat itu kerana bahawasanya ilmu itu bukan daripada sifat yang memberi bekas. Maka dari kerana itulah, kerana bahawasanya ilmu itu bukan daripada sifat yang bekas, umum ta'alluqnya umum ta'alluq ilmu kepada sekalian yang tersebut. Mana? Sekalian wajibat dan mustahilat dan jaizat. Bersalahan qudrah dan iradah, maka keduanya sifat yang berbekas. Maka sebab itulah tiada ta'alluq keduanya, kedua kudrah dan iradah, melainkan pada yang dapat berubah daripada adam kepada wujud dan daripada wujud pada adam, seperti yang telah lalu bicara. Mula-mula dengar tu macam mula-mula dengar tu lah payah dah. Ayat kitab payahlah bunyi. Kenapa jadi payah ayat kitab? Buatlah permudahkan ayat. Ayat moden-moden ni kitab lama. Jadi kitab lama ni dia macam ibarat kitab tu teratur susun, tapi ada payah sedikit dengan bahawa kitab-kitab ni bukan boleh membaca sendiri, kena belajar. Bukan macam buku moden sekarang. Buku moden sekarang dia buat semudah-mudah ayat supaya boleh baca sendiri. Hak jenis boleh baca sendiri ni ada, bukan tak ada. Hak jenis boleh baca sendiri ni, faham tak? Ada. Buku apa yang boleh baca sendiri? Buku cerpen. Cerpen tau. Ke cerpen pun kena belajar dengan tu guru juga. Cerpen cerita. Kan ada kan? Novel. Cerpen novel sama tau.
Waktu tak payah berguru tu. Waktu macam diri je. Cerpen novel, pergi cari tuang cerpen, tuang novel tu. Saya nak berguru dengan awak, tepuk dahi dia. Baca sudah lah. Itu cerpen, cerita. Ni kitab. Dia kena ada guru. Kena ada guru. Sebab itulah diutuskan Nabi SAW. Bukan hanya diturunkan Al-Quranul Karim saja. Bukan Allah Ta'ala turun catatan-catatan Al-Quranul Karim, kemudian manusia pakat baca sendiri, tadabbur sendiri. Lah, Quran turun kepada puak Quraisy, puak Mekah. Quran tu bahasa mereka. Quran tu bahasa mereka. Allah Ta'ala turunkan helayang Al-Quran kepada orang Quraisy tu kok. Mereka orang cerdik pandai ramai kan. Mereka pun tengok ni helayang turun ni, ini bukan syair. Syair ni pesen manusia buat. Ayat ni bukan ayat syair ni. Orang Mekah Quraisy cerdik pandai cerdik. Pakat tadabbur sebab Quran tu memang bahasa mereka. Tadabburkan makna. Tak diutuskan Rasul untuk menyampaikan ayat Al-Quran. Didatangkan hadis-hadis Nabi pula untuk menghuraikan akan ayat-ayat Al-Quran. Ni agama. Bukan Al-Quran, dah bukan bahasa kita. Kita bahasa Melayu. Ambil Al-Quran, tadabbur sendiri, tengok terjemahan. Ada ajaran sekarang. Dia pun baca Al-Quran ramai-ramai. Kemudian dia pun baca terjemahan, dengar ramai-ramai. Ni ada amalan masjid seumpama tu. Baca Quran ramai-ramai gitu. Lepas subuh, tu imam baca kuat, anak makmum turut baca. Bukan anak makmum dah tu. Anak makmum semayang tadi. Anak makmum lah kita sebut nama, tak apalah. Bukan semayang, dia sudah semayang. Dia pakat baca ramai-ramai. Itu ke cara membaca Al-Quran? Itu cara membaca Al-Quran. Hak baca ramai-ramai tu, hak tu guru dia kata, best belaka dah kamu ni. Apa boleh baca ramai-ramai? Mana apa ni? Hak anak murid yang sudah diakui oleh tu guru dia. Ramai-ramai tu hak anak murid yang telah diakui oleh tu guru. Setengah tu tak ada tu guru pun Lepas tu dia baca ramai-ramai dengan tu imam. Tu imam berguru ke tak? Tu imam berguru ke tak? Tu imam dia hafal Quran, dia berguru ke tak? Dia berguru ke tak? Dia berguru. Tapi macam mana dia berguru, dia bawa orang baca Quran di kalangan mereka yang tidak berguru. Macam mana kamu berguru? Kamu bawa orang baca Quran yang tidak berguru. Kamu tak dinilai ke? Kamu berguru, sebab tu baca Quran kamu comel, sebab kamu berguru. Kemudian kamu nak erek orang, nak bawa orang belakang baca Quran tanpa berguru. Bertanggungjawab ke kamu seumpama tu? Sebab kamu berguru. Kamu tahu nilai berguru. Sebab kamu imam baca Quran, hafal Quran, kamu ada guru. Maka bacaan Quran kamu comel sebab kamu ada guru. Tiba-tiba kamu bawa anakmu belakang, ikut kamu baca tanpa dia ada guru. Bertanggungjawab tak seumpama tu? Ada ni. Malaikat anak makmum kita, anak murid saya belaka dah ni. Aku belaka saya, aku belaka dah pandai. Ada apa? Boleh kan? Ada ni. Boleh ke buat gitu? Dak, kita imam. Kita pandai Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita ada guru. Ke bagi yang ada guru ni, bagi dia berguru tak berguru boleh je ke gitu? Pasti dia tahu nilai berguru. Pasti dia tahu kepentingan berguru. Sebab tu dia baca Quran comel. Bawakan dia hafal Al-Quran. Tapi macam mana dia boleh bawa orang belakang baca Quran, yang belakang tu tak ada guru? Boleh turut gitu? Ke macam mana ngaji Quran? Membacakan gitu ke? Tu saya pelik ya. Saya pelik. Yang kamu berguru, yang kamu hafal Quran, kamu baca Quran comel, patut belakang abang Amal tu. Yang kamu tu bawa dia baca pagi-pagi tu, mana kamu?
malaikat tadilah. Mana nak pandai belah kedah. Orang tua kita ni orang ngaji Quran lama dah untuk guru. Okey, baca mama, tak ada masalah. Ha? Ah, tak ada masalah lah. Haji ingat aku dia baca lepas isyak tu kali. Lepas isyak tu tengok dah orang tua orang ngaji Quran dah. Tak ada masalah tu. Tunggu dia jizu, tak apalah. Ni saya sebut lepas subuh ni bukan lepas isyak je. Di Gunung Bilang ni lepas isyak. Duduk ni lepas subuh. Dia tak boleh baca Quran gitu. Kan sudah baca terjemahan. Tadabburkan, perhatikan terjemahan. Gitu Quran. Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk bawa Al-Quran. Maka Rasul Nabi yang salam yang menghuraikan ayat Quran, datang pula hadis-hadis Nabi SAW. Mana apa? Ini berguru. Kitab ni sama. Berguru, bukan membaca sendiri. Dia boleh tadi, boleh ada juga boleh baca sendiri tau. Buku Fadilat boleh baca sendiri tu. Dia cerita Fadilat gitu je. Tu bolehlah baca sendiri. Buku Fadilat, buku cerpen novel tu memang baca sendiri tu. Buat contoh tu tak pernah sabar tau. Takkanlah cerpen novel berguru. Ni ayat kita tengok dulu, mudah je. Ini ulangan balik. Cuma nak muraikan lagi. Dan hanya senya ta'alluq ilmu kepada wajibat dan mustahilat dan kepada jaizat. Hanya senya ta'alluq ilmu ni kepada sekalian. Kudrah iradah dahulu. Mungkinat je. Apa dia mungkinat? Jaizat je lah. Jaizat je. Yang harus saja. Yang wajib yang mustahil tak berkait dengan kudrah dan iradah. Hak ta'alluq macam ilmu ni kepada wajibat, mustahilat, jaizat, satu lagi sifat kalam. Sifat kalam. Sama macam ini. Dan hanya senya ta'alluq ilmu pada wajibat dan mustahilat dan pada jaizat ni. Ni masih lagi pada matan dahulu kan matan kan. Al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Ni baca. Jadi yang bertakluk ia ilmu dengan sekalian yang wajib dan sekalian yang harus dan sekalian yang mustahil. Bayang ni pula ni mula ayat semula. Ilmu ni habis takluk dia belaka. Kudrah, iradah, mungkinat je, jaizat je. Wajibat, mustahilat, itu bukan takluk kudrah iradah. Tapi ilmu semua. Takluk ilmu ni mengetahuilah. Takluk tanjizi qadim. Takluk ilmu, takluk tanjizi qadim. Allah mengetahui sedia kala ni ta'alluq di qadim jua hanyalah ilmu ni. Mengetahui akan apa? Akan sekalian. Sekalian yang wajib, sekalian yang mustahil, sekalian yang harus. Allah tahu belaka. Habis. Kudrah iradah, Allah Ta'ala kuasa belaka. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas setiap sesuatu. Amat kuasa, maha kuasa. Tiap sesuatu. Sesuatu mana tu? Sesuatu yang mungkinun, yang dikehendaki oleh Allah. Bukan sekalian perkara ni sekalian habis tau. Allah mengetahui sekalian habis. Sekalian yang wajib Allah mengetahui. Sekalian yang mustahil Allah mengetahui. Sekalian yang harus Allah mengetahui. Mana sekalian yang wajib? Zat Allah dan sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah Ta'ala tahu sekalian. Yang wajib ada ni zat dengan sifat Allah je.
Yang wajib ada zat dan sifat Allah. Zat Allah, zat yang esa. Sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Jadi sekalian sifat kamalat Allah, sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya, Allah mengetahui sekalian pada sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sebab sifat kamalat bagi Allah tidak ada penghujung. Sekalian Allah mengetahui. Ini ulang semua dah ni. Kitab pun ulang, kita pun ulang. Kita berpegang secara ijmal kan. Sebelum kita tafsilkan sifat 20, ijmal dahulu kita pegang. Kita pegang secara kasar, ini permulaan agama ni, kenal Tuhan ni. Bukan permulaan sifat 20. Permulaan kenal Allah Ta'ala, mengetahui dan berpegang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan, lawan pada sifat kamalat yang tidak terhingga bilangannya. Ni pegangan hak mula-mula kali mengenal Allah Ta'ala. Apakah dalil kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kamalat? Apakah dalil kita berpegang maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan? Ada alam ini. Atau mula-mula. Atau wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Ini permulaan agama mengenal Allah. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Kita mengenal Allah ni dengan mengetahui dan berpegang akan sifat kamalat bagi Allah. Sifat kamalat bagi Allah ni tidak terhingga bilangan. Kita nak ambil banyak mana hak kita kena mengetahui secara tafsir. 20, 13. Dia bawa pergi pada 20 ataupun 13. 20 ataupun 13 ni daripada sifat kamalat tadilah. Ada sifat kamalat tidak terhingga bilangannya. Kita nak kenal Tuhan, mengetahui dan berpegang akan sifat Tuhan. Dah sifat kamalat tidak terhingga bilangan. Dah kita nak kenal Tuhan dengan mengetahui sifat banyak mana. Ambil 20 ataupun 13 secara tafsil, secara perhalusi satu-satu sifat. Bagi pada sifat 20. Mana kalau kita kata yang kedua dah tu. Permulaannya ijma', baru pada tafsil. Hak salah pengajian sifat Allah 20 je. Allah tak kenal Tuhan gitu. Sifat Allah 20 je. 20 secara tafsil. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat kamalat 20 tidak terhingga bilangan. Bukan 20, bukan 20 juta, bukan 20 bilion, bukan 20 trilion. Ada trilion. Lepas tu dia ada liang. Ni. Dah dia memang dia ada saya pernah dengar daun riu. Bilion, trilion, lepas tu apa dah dia lah liang ni. Makna sifat kamalat bagi Allah bukan 20 bilion, bukan 20 trilion, tidak terhingga bilangan. Itu mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal. Hak ni mula-mula ni kena Tuhan ni. Kalau dia berpegang sifat Tuhan 20 je, itu out tu. Dia apa? Out of service. Out of service tu ke apa? Out of service tu rosak tau. Bukan dia, kan kita gigi mesin tu out of service tau. Kan gitu. Out station. Out station tu terkandung. Tu out station tau. Out station mana? Mana apa out station? Out station. Station duk terima ke mana? Out station. Tu terkandung out station. Out of service. Rosak jeng jeng kering tu boleh terkandung. Jeng kering Bukan 20. 20 secara tafsil. Jadi sifat yang wajib pada akal bagi Allah ni
tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui pada sedia kala akan sifat kamalat bagi Allah yang tidak terhingga bilangan dengan pengetahuan yang tidak terhingga. Sekalian ni takluk ilmu, ni takluk ilmu. Sekalian. Dan hanya senya ta'alluq ilmu pada wajibat zat Allah dan sifat kesemaan bagi Allah dan mustahilat. Yang mustahil pun tuan tahu. Apabila yang wajib sifat kamalat tidak terhingga bilangannya, sifat yang mustahil pada akal, sifat naqais, sifat kekurangan tidak terhinggalah juga bilangan. Sifat wajib 20 cara tafsir, sifat mustahil 20 cara tafsir. Sifat kamalat tidak terhingga bilangannya secara ijmal. Sifat naqais yang lawan dari sifat kamalat tidak terhingga bilangan, cara ijmal juga. Sifat 20 mustahilnya 20. Sifat kamalat yang tidak terhingga bilangan, sifat naqais, sifat yang mustahil, sifat kekurangan ni tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui sekalian hak mustahil. Ilmu. Dan jaizat, dan kepada jaizat yang harum. Yang harum ni makhluk kan. Yang wajib tidak terhingga bilangan, yang mustahil tidak terhingga bilangan, yang harum pun tidak terhingga bilangan juga. Bicara kita dahulu kan, nikmat syurga, azab neraka, atau jaizat. Perkara yang harus berlaku, harus tak berlaku. Ada penghujung tak jaizat ni? Nikmat syurga, azab neraka, tak ada penghujung. Allah mengetahui. Allah mengetahui dengan tafsil, dengan satu-satu. Tapi nikmat syurga tak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ini takluk ilmu. Dan nikmat syurga, azab neraka tak ada penghujung. Kalau Allah mengetahui setakat 1,000,000 tahun, 1,000,000 tahun, hak depan lagi dah jahil. Mustahil. Dah sekarang ni nikmat syurga tak ada penghujung. Dan kitab dia panggil napah ahli syurga, gerak diam ahli syurga, tak ada penghujung. Allah mengetahui barang tu tak ada penghujung. Allah mengetahui sekalian pada sedia kala ta'alluq zikodim dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Oh, tak faham. Memang kita tak faham pun. Kata je lah kita pegangnya. Hak nikmat syurga, azab neraka ni bukan ilmu mengetahui tak ada penghujung. Kudrah iradah pun, qada qada pun tak ada penghujung juga. Perbuatan Allah tak ada penghujung. Ada pelik. Sebab belum lagi Allah buat hak syurga neraka akan datang kepada penghuni tu. Iradah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Allah sudah menentukan siap-siap dah pada sedia kala akan nikmat syurga, azab neraka yang tidak ada penghujung dengan ketentuan yang tidak ada penghujung. Sebab ilmu dalam perkara jaizat tak ada penghujung, iradah menentu pun tidak ada penghujung juga. Tapi ini cerita bab ilmu lah ni. Bukan di dunia dia je, bukan di dunia sahaja qada-qada. Syurga neraka qada-qada lah. Sampai masa Tuhan yang buat. Tapi Tuhan sudah kehendak pada azal syurga ataupun neraka. Bukan kata atas dunia baik, beriman dan taat, Allah kehendak pada azal. Jahat, kufur, maksiat, Allah kehendak pada azal. Tak. Orang beriman dan beramal soleh, Allah kehendak pada azab, Allah kehendak pada azab di ahli syurga. Orang kafir, Allah Taala kehendak dia pun masuk neraka kekal, Allah Taala kehendak pada azab. Orang beriman tapi dia melakukan maksiat, Allah kehendak pada azab. Dia beriman tapi asi dan haka. Allah kehendak pada azab, dosa dia banyak dah pahala. Dia akan masuk neraka jahanam dahulu. Itu kehendak Allah pada azal. Gitu kan.
Kan ilmu dengan iradah berlaziman kan. Atau bicara melepas apa semua tu. Kita pergi kepada ilmu pada azal, iradah pada azal, ketentuan azali, mubrang, utuh. Tidak ada tergantung, mustahil berubah sama sekali. Kena faham. Hak tergantung berubah di luh mahfuz, itu ketentuan yang baru. Ingat molek tu. Kita mengaji ni ingat molek. Sekarang ni timbul macam-macam fahaman hak terpesong ni. Ini kita aqidatun najing dah ni. Lagi perici dah. Borak ulang-ulang ni bicara ni nanti. Dahulu bicara bab keesaan pada perbuatan. Mati molek kita ngaji kita aqidatun najing ni. Keesaan pada perbuatan. Yang baik berlaku, Allah buat. Hati percaya, Allah buat, bukan hati kita buat. Hati percaya ni, Allah buat. Bukan hati kita buat. Pegangan kita lah. Saya percaya, hati saya percaya. Itu zahir. Itulah perbuatan Allah. Allah yang buat. Lepas tu hati kafir, Allah yang buat hati dia kafir. Dia tak percaya pada Allah, Allah yang buat. Allah buat lah, dia tak percaya pada Allah. Jangan pula jadi sandor dinding pula. Pelik ustaz ni mengajar. Yang kafir tu tak percaya pada Allah. Tak percaya pada Allah tu, Allah buat, dia tak percaya pada Allah. Allah menentu tu hak azali. Allah menentukan orang kafir tak percaya pada Allah. Itu Allah menentu pada azal. Saat kafir ni siapa buat? Saat hati dia kafir. Saat hati dia kafir tak percaya pada Allah tu, siapa buat? Allah buat, hati dia tak percaya pada Allah sendiri. Sudah kan? Satu keesaan pada perbuatan. Allah buat belaka. Menung pula. Allah. Mana? Kalau mikir kau akal. Macam kita katok muka kita sendiri tau. Kita buat katok muka kita sendiri. Macam gitu tau. Orang kafir ni, hati dia kafir tak percaya pada Allah ni, siapa buat? Menentu tu iradah pada azal. Siapa buat hati dia kafir kepada Allah saat kafir tu? Saat kafir hak selama-lama lah. Siapa buat hati dia tak percaya pada Allah? Allah yang buat. Allah buat. Hati tak percaya pada Allah sendiri. Itulah keesaan pada perbuatan. Takkan orang kafir buat pula. Kalau kafir buat, bukan Allah buat, mana keesaan pada perbuatan? Tepuk dahi pula. Nyakit tak lepas. Inilah kita aqidatun najing kita. Baik, jahat, Allah buat. Orang gerak diam berjudi, Allah buat. Orang gerak diam minarah, Allah buat. Orang gerak diam berzina tu, Allah buat. Berzina tu Allah buat. Tu siapa buat? Dia buat. Tu zahir. Sandau pula kalau minarah berjudi tu okey lagi. Berzina tu Allah buat tu. Tu berzina tu, lah Allah buat. Jangan jangan kerak masuk TikTok. Kerak masuk TikTok. Ni kena titik panggil tau. Titik tu. Titik katok lah apa tau. Kan panggil titik. Yelah, habis kena titik kat orang. Apa dah kena titik? Dah cakap dah kena titik. Orang tala, orang katok. Bukan panggil titik. Panggil titik lah. Pada titik. Macam titik liling tu lah titik tu. Titik tu. Dok, kita cakap. Tala, katok. Ni. Panggil apa? Kena titik dah dia. Titik mana dah kena titik. Dah TikTok kan jadi titik je lah. Dah TikTok. Ambil orang ni kerak masuk TikTok. Titik dia orang lah. Tala dia orang. Cela dia orang. Maki dia orang lah. Kan Yalah kecam tu orang ni titik ni katok lah. Orang katok. Bukan katok dengan tangan. Katok dengan perkataan lah. Tu orang panggil titik kan. Kena titik dah dia. TikTok. Ambil kerak ni kok. Jahat, kufur, maksiat, Allah buat. Ni. Dan kita aqidatun najing ni. Hak zahir daripada manusia, Allah buat. Zahir daripada selain manusia, Allah buat. Perbuatan ikhtiari, Allah buat. Perbuatan ikhtiari, Allah buat. Habis cerita.
Ini dah kitab Aqidatun Najm kita ni. Rukun yang kenang ni. Satu, tauhid ni mengesakan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Out of service, outstasing. Kena guna outstasing lah pulanya. Outstasing Sampai puasa tak ada terima. Tak ada tu.